Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaannya, rahmatnya dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita. Dengan rahmat itulah kita sama dalam majlis ilmi, dapat bersama dalam majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perjalanan kita hari ini kita masih lagi sambung hubungan dengan pengurusan jenazah. Yang mana pada minggu yang dulu kita telah selesai cara hubungan dengan kita bawa jenazah dan ikuti jenazah kepada kubur. Ialah untuk nak tanamkan jenazah, tanamkan mayat di kubur. Maka hari ini insya-Allah kita akan mulakan di kubur. Maka alhamdulillah muzakirah kita siri yang keempat. Siri yang keempat ni dah keluar, barangkali dah ada tempat jual ataupun tidak ada lagi, tengok situlah lah. Jadi kita dah keluar siri yang keempat sebagai siri yang terakhir hubungan dengan jenazah ni. Maka kita akan mula dalam muzakirah kita yang baru sebagai sambung daripada tajuk yang dulu insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, tajuk seterusnya mana ada sama kita ialah perkebumian jenazah. Mengkebumikan jenazah, mana tanam mayat lah. Kebumikan, perkebumian jenazah, mana kita kebumikan, memasukkan jenazah ke dalam bumi. Dalam bumi. Setelah selesai daripada bersalah ke atas jenazah dan dibawanya ke kubur, maka antara perkara-perkara yang berhubung dengan perkebumian atau tanam mayat itu adalah sebagai berikut. Sebagaimana lalu pada kita dulu, kita selesai pada salah jenazah dan kita bawa dia ke kubur, maka
Di sana kita dapati beberapa masalah, beberapa hukum yang berhubung dengan perkebumian, yang berhubung dengan tanah mayat ni. Jadi apakah hukum yang berhubungannya, maka ini kita akan ikuti satu persatu insya-Allah dalam muzakirah kita ni. Yang pertama, hukum tanah mayat. Hukum tanah mayat. Apa hukum tanah mayat ni? Tanah mayat ni apa hukum? Katanya hukum tanam mayat adalah fardu kifayah dengan ijma' ulama. Hukum tanam mayat adalah fardu kifayah dengan ijma' ulama. Itulah bawa oleh Imam Nawawi kita dalam Majmu' juzuk 5 muka 230 dari Fiqh Islami bagi Wahbah Zuhaili juzuk 2 muka 519 membawakan tentang ijma' ulama di atas fardu kifayah tanam mayat. Maknanya kalaulah orang pakat tanam mayat 2-3 orang pun lepas dosa belaka dah. Kalau pakat tak tanam mayat belaka, ambil mayat kita hauk, hidup hacur dah bukit lah mana pakat berdosa belaka. Jadi perbukian payah ni bila segulungan sebahagian daripada orang Islam terdapat laksanakan benda tu, maka kewajipan tu lepas belaka. Jadi maknanya tanam mayat ni jadi kewajipan atas kita orang hidup. Atas kita orang hidup. Wajib kita tanam mayat dengan fardu kifayah. Katanya maka wajib ditanamkan mayat walaupun mayat kafir. Maka wajib ditanamkan mayat, wajib tanam mayat walaupun mayat itu kafir. Mayat kafir pun tanam. Kalau lah kita mayat duduk dalam kampung kita kafir, waris-waris dia pun tak ada gitu ni, maknanya kita tanam mayat tu. Nak kita tahu tak leh. Kita tak leh, kita nak bakar tak leh. Kalau kita orang Islam nak bakar tak leh, kena tanam. Tanam mayat. Maka wajib ditanamkan mayat walaupun mayat itu kafir. Dan sabit bahawa Rasulullah SAW menanamkan mayat pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati pada peperangan Badar di dalam satu telaga Badar. Itu adalah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia rakam 3715 dan juga rakam 520, dan Imam Ahmad dalam Musnadnya juzuk 4 muka 129, dan Albani bawa dalam Ahkamul Janaiz dalam muka 168 yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menanamkan mayat pemimpin-pemimpin Quraisy yang mati pada peperangan Badar dan di dalam satu telaga Badar. Kita tahu dah dulu bahwasanya antara peperangan yang hebat, peperangan yang pertama sekali berlaku antara Rasulullah dengan Quraisy ialah perang Badar. Perang Badar. Badar ni ialah antara Mekah dengan Madinah. Jadi learning ni tak ada arah lah kita pergi buat haji atau buat umrah lah ni tak lalu dah kat Badar. Tak kenal dah Badar lah ni. Sebab dia potong jalan baru ni, jalan highway hak baru ni, dia tak lalu kat Badar. Sebab tu kalaulah kita nak pergi Badar, kita duduk di Madinah tu kena sewa kereta suku lah pulaknya untuk pergi Badar, nak kena Badar tu. Kalau dulu nak pergi Madinah, dia beradu di Badar. Beradu di Badar. Boleh kenal lah, itu tempat peperangan yang pertama sekali. Jadi dalam peperangan tu ketua-ketua Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy banyak mati situ. Abu Jahal pun situlah. Banyak orang pemimpin Quraisy yang mati situ dalam peperangan Badar. Maka Nabi tu tani waktu suti telaga, bos telaga tu belakang tu kamu. Tu je. Kamu telaga tu. Ini menunjuk kata kafir juga kita kena tani. Kena tani. Nak biar itu tak boleh. Maka wajib ditanamkan mayat walaupun mayat tu. Dan begina sallallahu alaihi wasallam memerintah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menanamkan Abu Talib setelah matinya. Jadi Nabi memanglah pada masa tu Nabi telah diutus dah waktu Abu Talib dah ada tu. Abu Talib di antara orang yang belakan Nabi. Jadi bila Abu Talib mati, maka Nabi Sayyidina Ali kita ni. Kita ni Abu Talib. Sedangkan Abu Talib tu mati bukanlah mati dalam Islam dak. Dia tak mengucap agak lepas tu Abu Talib ni kerana malu pada ketua-ketua Quraisy hak besar lagi tu. Jadi noyak pada kita kata orang kafir bila mati kita kena tani juga. Sebagaimana Rasulullah telah laksanakan dengan pemimpin Quraisy pada perang Badar, dan Nabi perintahkan Sayyidina Ali tanam Abu Talib.
Tidak ditanamkan mayat muslim bersama kafir dan kafir bersama muslim, buah kada asingkan kubur antara keduanya. Dan tanya sekali tak boleh lah. Maknanya dalam kubur orang Islam ni jangan tanya kafir. Kubur orang Islam kita tanya orang Islam. Kubur kafir tu kubur suku lah. Tu ya, kita tak campur lah. Antara orang muslim dengan orang kafir dalam satu kubur tu. Perkuburan masing-masing. Jadi kafir tempat kita ni, kalau kafir tu kafir Buddha ya bakar. Kalau kafir Cina ya kubur, ada kubur. Tu. Kristian ada kubur juga. Jadi jelaslah pada kita kata kita nak tanya bersama tak boleh antara kafir dengan orang Islam, kena kubur masing-masing. Habis kita nuktah pertama berkenaan dengan hukum tanam mayat. Kita pergi pula pada nuktah yang kedua, tempat perkebumian mayat. Tempat tanam mayat ni. Di manakah tempat kita nak tanam mayat? Kita beritahu. Kita tahu dah terkubur tu. Tapi untuk tambah maklumat lagi, marilah kita ikut bersama. Tempat yang dikebumikan mayat itu, mayat padanya ialah tempat tanam mayat ni ialah sebagai berikut, dua tempat. Satunya kubur, dia kata perkuburan. Jadi maknanya kawasan kubur itu perkuburan. Kalau kubur saja tu kubur seluber tu kubur. Perkuburan ni kawasan kubur tu. Maknanya kita boleh tanam mayat dalam perkuburan. Dan kubur bagi perkuburan itu. Pagar sekat mana boleh tanamlah. Itu satu tempat untuk tanam mayat. Yang kedua rumah. Rumah boleh ke tanam mayat di rumah. Sebab tu terkadang kita dapat setengah tok guru tu mati tanam rumah dia. Tak pergi kubur dak. Ada. Yang kedua rumah. Termasuk juga kebun dan lainnya, ia bukan tanah perkuburan. Dia masuk pada kata rumah ni kebun. Kita ada bukan tanah ada kubur dak, tanah kebun kita. Tanah ada kebun kita. Ada kebun motel kita. Tak apa boleh. Tanah yang bukan tanah perkuburan. Tanah perkuburan tu mana kawasan kubur dah. Tanah boleh tanah rumah kita, di bucu mana di rumah kita, ataupun di mana lep-lep pagar kita, boleh. Tak apa. Maka harus ditanamkan mayat di dalam rumah. Harus tanam mayat dalam rumah. Cuma ingat solah kalau ada mayat dalam rumah ni jangan tanam duduk sebelah kebelak lah. Jadi kalau tanam sebelah kebelak tu kita semaya terhadap kubur. Ya kubur tak boleh. Tu je. Kalau tanam lepas belakang tu. Ujung-ujung rumah, belakang rumah ni tak apalah. Kalau tanah pada apa tu muskilah. Sebab tu tempat kita lah ni banyak tanah perkuburan muskilah. Sebab apa? Sebab tanah kubur duk dapat sejik. Tu yang muskilah tempat kita hari ni. Kubur duk dapat sejik. Jadi kita semaya tu hadap ke kubur. Sebab tu kita dapati ulama mengatakan kubur duk dapat sejik tu tidak memadai dengan dinding sejik. Tak memadai dengan dinding sejik. Ini. Apa nak buat lagu mana? Kena buat dinding kubur selagi tak payah tu. Buat dinding kubur pula. Tekad bata pula di kubur tu. Itu dia. Itu otak lepas daripada khilaf ulama. Ini. Banyak kubur lagu ni. Pak kita banyak, Malaysia pun banyak. Itu dia. Tak tahulah dia mau nak syafaat ke mana boleh letak kubur ke depan masjid, ataupun ilmu ni tak sapa molek pada tok nenek kita dulu tu ke pasal mana wallahu alam lah. Tu je. Wala kulli hal, jadi lawan ni kita tahu dah, kita cuba mengelak. Hak ada dah cuba kita mengelak. Kubur hak ada dah depan masjid pisah buat dinding. Buat dinding buat pagar kubur tu. Supaya lepas daripada apa yang dikatakan oleh ulama rahimahumullah. Jadi maka harus ditanamkan mayat di dalam rumah. Boleh tanam mayat di rumah dan kita jagalah jangan duduk sebelah kiblat sebagaimana saya katakan tadi supaya selamat daripada anak cucu kita semaya dah hadap kita pula. Itu ya, hendak kubur.
Maka harus ditanamkan mayat di dalam rumah, tetapi ditanamnya di dalam tanah perkuburan terlebih afdal. Kita tanam di tanah perkuburan, tanah di kubur dia lah lebih afdal pada tanah rumah. Baiklah, kita bakal bersaing lah, duk hidup tak dunia pun duk bersaing dah. Mati pun kita bakal bersaing di kubur pula lah. Muhammad SAW selalu menanamkan mayat pada perkuburan Baqi'. Ini tempat kita naknya. Jadi boleh katakan tanah di kubur, di perkuburan terlebih afdal, kerana Nabi selalu bila mayat mati Nabi tanah di kubur Baqi'. Kubur Baqi' itu kita tahulah orang biasa pergi Madinah, tahulah kubur Baqi' itu. Duduk tepi masjid itu. Maka itulah satu sunnah Nabi SAW yang patut diikutinya. Ini satu sunnah Nabi. Sunnahnya ialah kita tanah di perkuburan, di tanah kubur. Itu tanah di rumah lah. Alhamdulillah rasanya tak ada dah rung ni tanah di rumah ni. Buat kita ni ada kubur belakang dah ni. Ini ada kubur lah. Ada kata tanah di rumah dah lah, insya-Allah. Nah. Itulah kaum muslimin dan muslimat, kita dapati bahawasanya tempat tanah mayat tu dua tempat, tanah perkuburan dan juga dalam rumah ataupun di kebun-kebun ataupun di dalam pagar kawasan kita tu boleh. Ada pun ditanamkan Nabi SAW di dalam biliknya, maka itu adalah suatu khususiat bagi Nabi SAW. Ada pun ditanamkan Nabi SAW dalam biliknya. Tanah Nabi dalam bilik, ialah dalam bilik Aisyah. Rumah Aisyah situ tu. Kubur Nabi adalah ni rumah Aisyah dah tu. Jadi Nabi tanah dalam bilik. Tak tanah di kubur Baqi' dak kali. Padahal kubur Baqi' tak jauh dengan masjid Nabi dekat dia. Apa tak tanah di kuburnya? Ini khususiat bagi hak capak Nabi. Khususiat bagi Nabi SAW. Yang mana tidak ada pada orang lain lah benda khususiat ni. Maka itu adalah suatu khususiat bagi Nabi SAW. Sebagaimana berkata Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah cerita pada kita tentang tanah Nabi dalam bilik dia tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma qudida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Qala ma qadaballahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi. Idfanuhu fi mawdi'i firashihi." Ini hadis riwayat Tirmizi rakam 1019 dan Albani bawa dalam Ahkam Janaiz dalam muka 174. Ini adalah Aisyah cerita pada kita tentang tanam Nabi dalam bilik dia tu. Maksudnya dah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwafatkan Nabi, Allah matikan Nabi, Nabi mati, maka mereka berselisih tentang tempat tanamnya. Para sahabat selisih. Tanah dana Nabi ni. Jadi bila Nabi mati, sahabat tu selisih, khilaf. Nak tanah dana. Maka berkata Abu Bakar, jadi dalam keadaan manusia duk khilaf, Abu Bakar kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu perkara yang mana saya tidak lupanya. Ini mana Abu Bakar nak takkid. Dia dengar Nabi kata satu perkara tapi dia tak lupa ni. Nabi kata apa? Nabi kata sebenarnya Allah tidak mematikan seseorang. Malaikat Allah tidak mematikan seseorang Nabi. Malaikat pada tempat yang ia suka, ia kasih, suka ditanam padanya. Jadi inilah kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Abu Bakar dengar. Nabi kata, "Ma qadadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fih." Allah tidak mematikan seseorang nabi, Allah tak mematikan seorang nabi melainkan pada tempat yang ia kasih, ia suka ditanam padanya. Jadi malaikatnya tempat hak ia suka nak tanam situlah yang mati situ. Jadi mana sekarang ni Allah matikan Nabi dalam bilik Aisyah. Kata tu tempat Nabi suka tanah dia situ. Tanah situ. Tu dia. Inilah apa dia Abu Bakar dengar dari Nabi kata gitu. Kalau gitu Abu Bakar kata,
idfanuhu fi mawdi firashihi, tanamkanlah dia pada tempat hamparannya. Tanam situ. Maka galilah kubur tanam Nabi di tempat yang mana dia mati situlah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, kalau kita pergi ziarah Madinah, kita dapatilah kubur Nabi itu duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid. Dia. Dan kita dapati orang ada juga yang semaya dia hadap ke kubur Nabi, hadap ke kubur Abu Bakar, hadap ke Umar dia, dan Fatimah. Jadi sebagai untuk maklumat kepada kita, bahwasanya kubur Nabi itu pada asalnya dia bukan duduk dalam masjid, dia duduk luar masjid. Tu. Jadi masjid duduk sebelah ni, kubur duduk ni. Masjid duduk sebelah betul kita ni, lepas tu kubur duduk kiri. Duduk kiri ni masjid, duduk kiri masjid. Tapi bila keadaan semasa ke semasa, demi dia kerajaan dulu tu, kerajaan Saudi masa kerajaan dulu lagi tu, untuk jaga maslahat dan segi politik mereka itu, jadi keluarkan masjid, likung semua tu untuk selamatkan. Kerana ada orang tu nak kena kubur Nabi dan sebagainya. Kita tahulah bahasa celah-celah tu kita dapati golongan Syiah, golongan Mu'tazilah mereka tu kuat. Maka mereka Syiah ni orang tak kena pada Abu Bakar, tak kena pada Sayyidina Umar. Ke Nabi tak apalah. Jadi terpaksa mereka tu kena likungkan pada kubur tu lepas dalai. Jadi bila lepas dalai tu keluar masjid mari pun jadi kau likung dalam masjid lah kubur tu. Tu je. Jadi kita jangan silap faham. Bahasa kata Nabi kata la taj'ali jangan kamu jadi rumah kamu tu kubur jadi mana tak boleh kita buat tanah mayat dalam masjid lah maksudnya. Nak buat kubur dalam masjid tak boleh. Pas kubur Nabi, kubur Nabi sebab tu. Kita bahas itu dah. Kita kata kubur Nabi yang sebab tu dia duduk lepas dalai tu. Pada asal bukan dalai, dia duduk luar. Kerana terpaksa ataupun keadaan keselamatan. Syiah tu dia tak kena pada Abu Bakar sebagainya, mereka nak kenak dan sebagainya, maka terpaksa likung untuk jaga keselamatan. Itu dia antara asalnya. Jadi kita pergi tu pun sebolehnya kita tu usah semayal lah betul kubur tu. Dia ada terkadang ya ada, kalau dulu lah tak tahu ada perubahan. Di belakang kubur tu ada akik naik tinggi sikit. Lepas tu pagar kubur, pagar kubur Nabi dia. Sekarang tak tahulah aku yang ubah dah kerana kita tu mengelaklah sikit pada tu selamat daripada kita tu hadap pada kubur. Hadap kubur ni bukan kata kubur Nabi tu boleh, tak boleh seperti juga. Hak Nabi lagi dah hadap kubur tak boleh. Apa pula kita hadap kubur Nabi tak boleh jugalah. Jadi kita untuk mengelak pada hadap kubur kita lepas sebelah sikitlah pada tu insya-Allah. Semoga kita selamat padanya. Itulah sebagai maklumat pada kita sekalian bahwasanya ditanamkan Nabi di dalam bilik dia tu merupakan benda khususiat yang khas bagi Nabi SAW, kerana hadis yang mana telah ceritakan oleh Abu Bakar tadi. Mengikut penerangan ulama bahwasanya sunat ditanam pada perkuburan yang terafdal, iaitu kubur yang banyak padanya orang-orang soleh dan syuhada. Dia sunat dihimpunkan keluarga pada satu tempat, kerana yang demikian memudahkan mereka menziarahinya. Itulah apa yang dibuatkan oleh Fiqh Islami dalam juzuk 2 muka 520. Mengikut penerangan ulama, ini pendapat ulama lah, ulama menjelaskan pada kita. Tidak ada hadis yang jelas pada tentang masalah ni, tapi dalam ijtihad ulama itu mengatakan bahwasanya sunat ditanam pada perkuburan yang terafdal, yang lebih molek, iaitu kubur yang banyak padanya orang-orang soleh dan syuhada. Jadi sunat kita tanam kubur dikubur orang-orang soleh ramai. Orang soleh ramai, syuhada ramai, macam kerana Madinah ke kubur Baqi' lah ada. Puak syuhada pada situ banyak, puak solehin para sahabat pada situ masya-Allah lah ada. Kalau di Mekah tu kubur Ma'lah. Itu sunat mengikut kata ulama, sunat kita tanam di kubur orang-orang soleh tu ramai,
orang syuhada tu ramai. Sekarang ni syuhada tu kurang sikit, soleh tu boleh jadi ramai. Dan sunat dihimpunkan keluarga pada satu tempat. Sunat himpun sekeluarga, maknanya waris-waris dia ni tanah kubur ni belakang lah. Dia percaya dia, pak dia, cik dia, bini dia, anak dia, cucu dia, apa tanah kubur tu belakang. Sunat kata ulama. Kerana ia demikian itu memudahkan mereka menziarahinya. Untuk mudah ziarah. Ziarah sekali tu sekaligus dah. Pakai barang ada 14 hari, 40 hari apa, waris kita belakang duk kubur tu. Tu dia. Itu mengikut apa yang diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Mengikut pendapat setengah ulama bahwasanya memindahkan mayat ke tempat yang jauh untuk ditanamnya bersama kubur-kubur salihin adalah bid'ah. So sini kena ingat juga. Hal ini kita duduk jauh. Kita nak tanam kubur orang salihin ramai. Tapi rumah kita jauh. Nak kita tanam kubur salihin ramai. Ini mengikut pendapat setengah ulama. Hal ini tak ada adalah sunnah. Maka dibilangkan bid'ah benda tu. Bila bid'ah. Kubur salihin ramai di mana? Kita tanam situlah. Jadi tadi sungguh dah. Ya afdalnya tanah kubur orang salihin ramai. Pak kita pun salihin ramai duduk sini. Kita duduk nesta, duduk ke mana jauh lah. Duduk tanto mana, bagi nak tanah di tempat, di jalan lah kita tahu lah. Kerana salihin ramai sini, tak boleh lah tempat jauh tu. Jadi, pindah kerana tu tak boleh. Dia mau duduk nesta dah tak apa, molek dah tanah kubur salihin. Kubur berkesar tu, banyak terkubur. Pergi tanah tempat salihin ramai tu. Kalau kubur jauh tu kita nak pindah kerana tu itu tak molek. Kata setengah ulama itu adalah bid'ah. Tanihlah kubur mana-mana pun. Insya-Allah. Kerana apa yang bawa sama kita tu bukan di kubur tu dak, amalan kita bersama kita tu. Amalan kita. Bila amalan kita tu molek baik, duk kubur mana pun tak apa. Duk kubur mana pun tak apa. Tu dia. Hak pentingnya amalan kita lah. Persiapan kita, cadangan kita, persediaan kita untuk nak pergi sana tu setakat mana kita buat molek, maka insya-Allah bila benda tu molek, kubur mana pun tak apalah, tak penting kita tu. Jadi untuk kemudahan bagi orang hidup untuk cara kita tu, tanilah pak mati tu. Susah mati luar negeri kena hantar klik dalam negeri pula bukan mudah. Buat kajian tak apalah, buat yang mudah. Buat kajian ikut dialah pemimpin tu. Mati di Amerika, klik tani Riyadh kalau Saudi. Tu. Tak ada apalah buat dia. Kita kata Ramadan ni tambah berapa? Kalau mati bakok tani bakok lah, tak nak klik jalan lah mudah-mudah. Kira mudah-mudah dapat kita dah. Mati bakok. Buat kena ni. Buat klik kena. Kira mudah-mudah bakok tak apalah. Kubur pernah bakok ni. Tu ya. Itu tengoklah maslahat demo lah pula. Tapi kalau kira cara mudahnya begitulah. Tak perlu pada kita tu memindahkan jauh-jauh. Lepas tu dia lama pula makan masa pula tu. Makan masa. Sedangkan bila orang mati tu, di sunnahnya kita segerakan tanam dia. Segerakan masuk kubur. Apa yang mana kebaikan, dia dapat ngecepat dapat kebaikan di kubur dia tu insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Hari ni kita rasa penting sangatlah kata tanah kubur tu, kubur sabila. Kita Nabi kata amalan kita hari ni jadi molek, pas jatuh